Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri di mana kita menghayati sekelumit tentang sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat yang disenaraikan oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid yang ke-52, yang insya-Allah sebahagian daripada riwayat hidupnya akan sama-sama kita hayatinya, iaitu sahabat yang bergelar Abu Muslim atau nama sebenarnya adalah Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklumi bersama, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah insan-insan yang terasuh, yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Sama ada mereka ini merupakan sahabat-sahabat yang ulung, yang ternama, yang cukup terkenal, ataupun mereka yang mungkin nama-nama mereka ini kurang kita kenali, ataupun malah mungkin ada yang tak pernah dengar pun, seumpama sahabat Salamah bin Al-Aqwa' ini. Namun jamaah yang dirahmati Allah, sama ada mereka ini merupakan sahabat-sahabat yang cukup terkenal, maupun sahabat-sahabat yang jarang kita dengari namanya, setiap mereka telah menggunakan, memanfaatkan apa jua kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada mereka, di mana kelebihan yang mereka manfaatkan ini mereka sumbangkan untuk perkembangan dan pembangunan agama Islam. Tak kiralah dalam bidang apa sekalipun. Seumpama Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu an, orang yang boleh dikatakan bersifat jujur, sahabat yang tidak pernah berdusta. Maka generasi selepas beliau mengambil kata-kata beliau, bahkan meriwayatkan hadis-hadis yang diungkapkan, yang diucapkan, yang dinyatakan oleh beliau. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, Salamah bin Al-Aqwa' ini adalah antara sumber-sumber hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, walaupun tidaklah semenonjol ataupun banyak hadis seumpama daripada Abu Hurairah, daripada sahabat Anas bin Malik dan sebagainya. Namun jamaah yang dirahmati Allah, oleh kerana sifat jujur, oleh kerana sifatnya yang tidak suka, bahkan tidak pernah berbohong, para tabi'in, generasi yang hidup selepas para sahabat ini, mereka mengambil hadis-hadis daripada sahabat-sahabat agung ini. Jamaah yang dirahmati Allah, bukan sekadar itu. Kalau kita mengkhususkan bicara kita kepada sahabat hebat ini, Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu ini, kita dapati bahawa beliau menyumbang
dengan mempertahankan agama suci Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang secara jujur pernah menyatakan yang mana beliau ini bersama-sama ataupun menyertai pasukan tentera pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali dalam apa jua peperangan ataupun serangan kecil-kecilan, termasuk serangan kecil-kecilan yang dilakukan oleh pihak musuh, di mana beliau jika terlibat beliau mengiranya. Jamaah yang dirahmati Allah, sahabat yang digelarkan sebagai the best infantry, kita sedia maklum dalam pasukan tentera terdapat sekumpulan tentera yang akan berperang dengan cara berjalan kaki, dan serangan yang dibuat ataupun pertahanan yang mereka lakukan tanpa menaiki sebarang kenderaan. Dan the best infantry di zaman Nabi SAW ini adalah antara lain Salamah bin Al-Aqwa. Beliau yang mempunyai kehebatan cepat berlari. Bukan sekadar cepat berlari, beliau juga seorang pemanah yang hebat. Hampir setiap panahannya, walaupun dalam situasi dan dalam keadaan beliau sambil berlari, beliau sempat mengeluarkan anak panah dan kata orang itu aim pihak musuh, melepaskannya, namun tetap tepat mengenai musuh. Ini antara kelebihan Salamah bin Al-Aqwa. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satunya adalah apa yang beliau sumbangkan. Kehebatan beliau ini dalam perang Ziqard, ataupun sebahagian riwayat menyatakan peperangan berkenaan ataupun yang melibatkan Bani Lihyan, di mana ini adalah merupakan peperangan yang pertempuran yang agak kecil berbanding dengan perang Khaybar, perang Mu'tah dan sebagainya. Beliau Salamah bin Al-Aqwa ini dikhabarkan malah dalam sebuah hadis yang panjang lebar yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab ataupun kitab jihad. Ternyata keterangan beliau ini merupakan satu sumber yang sahih, di mana lebih kuranglah yang ingin kita sebutkan di sini adalah apabila orang-orang Bani Lihyan yang masih lagi kafir cuba ataupun mendapati orang-orang Islam meninggalkan Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama sedia maklum orang-orang Islam pada tahun tahun ke-6 Hijriah di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasrat untuk menunaikan umrah, lalu meninggalkan Madinah dengan mengenakan pakaian ihram. Tapi kita sedia maklum, tahun tersebut orang-orang Makkah tidak mengizinkan orang-orang Islam, tidak mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan umrah ataupun membenarkan orang-orang Islam masuk ke Makkah. Jadi terhalanglah orang-orang Islam. Maka dalam situasi itu tercetuslah ataupun terciptalah apa yang dikenali sebagai Suluh Al-Hudaibiyah, perjanjian damai Al-Hudaibiyah. Selepas perjanjian damai Al-Hudaibiyah, ada beberapa kumpulan
tentera berkuda daripada Bani Lihyan di kawasan yang dikenali sebagai Ziqart, mereka cuba untuk menyerang orang-orang Islam. Itulah yang mana akhirnya percubaan mereka ini gagal, dan apabila di antara tentera mereka yang berkuda ini melarikan diri, ia dikejar oleh beberapa sahabat. Yang mengejarnya antara lain adalah Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau tidak menunggang apa-apa kenderaan, kuda mahupun unta. Malah dengan berlari. Tapi kerana macam kita sebutkan tadi, beliau memiliki kelebihan seorang yang berlari pantas. Beliau berjaya melarikan diri, berjaya mengejar pihak musuh yang melarikan diri dengan menaiki kuda malah. Begitu cepat beliau kejar dan beliau melepaskan anak panahnya, tepat mengenai musuh yang sedang menunggang kuda. Dan beliau kemudian mengucapkan kepada orang tersebut mahupun mereka yang cuba nak berpatah balik, nak menolong kawan mereka yang dipanah oleh Salamah, maka Salamah berteriak kepada mereka, "Rasakan anak panah itu. Aku adalah putera Al-Aqwa." Bila mereka mendengar putera Al-Aqwa, jamaah dirahmati Allah, adalah Salamah itu sendiri, dan mereka dari Bani Lihyan cukup kenal siapa Salamah bin Al-Aqwa. Jadi mereka pun tidak berani nak meneruskan. Akhirnya mereka melarikan diri. Kata-kata yang cukup tegas, teriakan yang cukup kuat didengari oleh mereka bahawa orang yang melepaskan anak panah dengan keadaan sambil berlari ini adalah Salamah bin Al-Aqwa, ibnu Al-Aqwa, maka mereka tidak berani nak meneruskan. Ini contohnya jamaah yang dirahmati Allah. Salah satu di antara beberapa peristiwa yang secara tidak langsung telah menampilkan Salamah bin Al-Aqwa sebagai seorang prajurit yang berani. Yang berani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kembali ke sejarah yang terkait dengan hasrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat yang mengenakan pakaian ihram untuk menunaikan umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sedia maklum apabila sampai di kawasan Al-Hudaybiyah, Nabi SAW dan para sahabat tidak dibenarkan untuk masuk ke Makkah oleh orang-orang Makkah. Kita sedia maklum, umrah tidak dapat dilaksanakan di lain-lain tempat. Sebab umrah ini antara lain melibatkan tawaf. Dan tawaf mesti keliling Kaabah. Tak boleh tawaf di mana-mana. Kemudian sa'i. Jadi, ia kalau tak dapat dilakukan di dalam Makkah ataupun tak dapat memasuki Makkah dengan sendirinya, tidak terlaksanalah hasrat untuk menunaikan umrah. Maka untuk meminta dan berunding dengan pemimpin-pemimpin Makkah, Nabi dan para sahabat yang sedang berada di Al-Hudaybiyah telah mengutuskan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu an sebagai wakil orang-orang Islam masuk ke Makkah berunding dengan pemimpin-pemimpin Quraisy yang angkuh dan sombong itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sementara Nabi dan para sahabat
menantikan kepulangan Osman, apa persetujuan yang dicapai daripada perbincangan tersebut, maka tersebar satu berita. Berita yang boleh dikatakan sebagai khabar angin. Berita yang diviralkan oleh penduduk Al-Hudaybiyah pada ketika itu, iaitu Sayyidina Osman telah dibunuh. Padahal Sayyidina Osman diutuskan untuk berbincang, untuk bermesyuarat dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Tak seharusnya Sayyidina Osman dibunuh. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat di sebuah ataupun di bawah sebatang pohon, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bai'ah, sumpah janji setia para sahabat. Maksudnya, kalau terpaksa kita berperang, kita ni padahal pada ketika itu Nabi dan para sahabat sedang mengenakan pakaian ihram. Sebab tujuannya umrah kan. Lalu, pada ketika itu, kalau terpaksa kerana Sayyidina Osman yang diutus untuk berbincang dengan pemimpin-pemimpin Quraisy dibunuh, maka orang-orang Quraisy maknanya sengaja mencari jalan peperangan. Sengaja nak meleretkan peperangan-peperangan yang terjadi sebelumnya, iaitu Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Maka itulah Nabi kumpulkan para sahabat dan berbai'ah, dapatkan sumpah janji setia mereka, dan bai'ah itu di bawah sebatang pohon dikenali sebagai Bai'atur Ridwan. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Fatih, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 18, Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Ini kita ambil sebahagian saja daripada ayat 18 surah Al-Fatih. Jamaah boleh merujuknya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah meredai orang-orang yang beriman ketika mana mereka berbai'ah, ketika mana mereka melahirkan sumpah taat setia mereka kepadamu di bawah sebatang pohon. Jamaah yang dirahmati Allah, antara para sahabat yang ikut sama berbai'ah, meletakkan tangan mereka di atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu an. Ini bermakna beliau ikut serta dengan Rasulullah dalam ekspedisi untuk menunaikan umrah tahun ke-6 Hijriah. Seusai daripada itu, selesai Nabi dan para sahabat ataupun Nabi dapatkan bai'ah para sahabat, Nabi bertemu ataupun bertembung dengan Salamah bin Al-Aqwa'. Maka Nabi SAW, mungkin kerana sahabat ramai tak terperasan, Nabi SAW secara peribadi bertanya kepada Salamah, "Wahai Abu Muslim, tidakkah awak berbai'ah tadi?" Salamah bin Al-Aqwa' yang digelarkan ataupun dipanggil sebagai Abu Muslim, beliau menyatakan, "Sudah ya Rasulullah, saya ikut serta dalam berbai'ah."
Maka Rasulullah SAW menghulurkan tangan baginda sekali lagi. Tidak mahukah kamu berbai'ah sekali lagi? Secara peribadi, Salamah bin Al-Aqwa' menyambut tangan Nabi dengan meletakkan tangannya di atas tangan Nabi dan ia melahirkan sumpah taat setianya. Secara peribadi. Kita lihat begitu sayangnya Rasulullah SAW, begitu hebatnya para sahabat, bagaimana pergaulan mereka dengan Rasulullah SAW. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, dalam Sahih Bukhari, apabila Salamah bin Al-Aqwa' meriwayatkan peristiwa ini, jamaah yang dirahmati Allah, maka ada tambahan sedikit daripada hadisnya itu, riwayat itu. Ada generasi ataupun generasi terkemudian bertanyakan kepada Salamah bin Al-Aqwa' ini, apakah bai'ah yang kamu lakukan? Ialah dia untuk ini. Iaitu Salamah bin Al-Aqwa' menyatakan, bai'ah yang kami lakukan adalah kami bersedia mati. Bersedia mati. Kalau terpaksa kami menggadaikan nyawa kami demi kemuliaan Islam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, itu yang kita sebutkan di awal tadi. Para sahabat, setiap mereka menggunakan kelebihan yang ada pada mereka untuk menyumbang kepada Islam. Sebab itulah mereka dianggap sebagai generasi terbaik dalam sejarah Islam, iaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita bila ambil pengajaran daripada mereka, suasana kita mungkin berbeza. Keadaan dan zaman kita mungkin berlainan dengan zaman dan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi dasarnya adalah apa yang kita miliki, kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bakat umpamanya. Bakat yang ada pada kita, talent yang ada pada kita. Walaupun tak sehebat mana talent kita, bakat kita itu. Tapi bila kita dapat lakukan, kita lakukan ataupun kita sumbangkan kepada Islam, itu seharusnya lah merupakan. Walaupun tidak sebesar mana. Tak perlu sebesar mana. Tidak perlu orang kenali sumbangan yang kita lakukan. Masuk dalam berita ke, di interview, kemudian direkodkan, dipancarkan dalam YouTube ke. Tak perlu ke arah itu. Tapi kalau sumbangan kita, yang kita lakukan, tak seberapa, tapi kita tetap lakukan. Ini menjadi saham-saham kita untuk kehidupan akhirat kita nanti, insya-Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang telah ditunjukkan, yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, termasuklah sahabat yang sedang kita hayati sejarahnya, iaitu Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Jadi apa yang beliau ceritakan kembali telah diriwayatkan dalam kitab-kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sebagai menunjukkan, macam kita sebutkan di awal tadi, beliau adalah antara sumber periwayat hadis dari kalangan para sahabat, walaupun hadis-hadis beliau tidaklah sebanyak imam ataupun sahabat Abu Hurairah, Anas, Aisyah dan sebagainya. Jamaah dirahmati Allah. Selain daripada itu, Abu Salamah adalah antara orang, ataupun maaf, Salamah, Abu Muslim gelarannya, Salamah bin Al-Aqwa' ini merupakan salah seorang sahabat yang melazimi salat duha. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa
Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di awal pagi mereka. Dan antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan para sahabat menunaikan solat duha. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka gesaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diamalkan oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau melazimi solat duha. Bahkan bukan setakat melazimi solat duha, beliau malah mendirikan solat duha itu di tempat yang sama. Ada seorang sahabat yang kemudiannya meriwayatkan hadis ini yang tercatat dalam Sunan ataupun kitab hadis himpunan Imam Ibnu Majah, di mana sahabat yang meriwayatkan hadis ini menceritakan bahawa ia mendapati Salamah ataupun Abu Muslim ini hari-hari mendirikan solat duha di tempat yang sama, iaitu berdekatan dengan sebatang tiang di Masjid Nabawi. Kemudian selesai daripada solat duha, beliau berzikir, beliau membaca Al-Quran dengan bersandar di tiang tersebut. Lalu ditanya, mengapa awak solat di sini? Solat duha di sini? Secara jujur, Salamah bin Al-Aqwa menjawab, sebab saya pernah melihat Rasulullah solat duha di sini. Lihat, sehingga sekecil-kecil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidupkan oleh para sahabat. Bukan sekadar solatnya, malah di mana Rasulullah mendirikan solat, di situlah sahabat mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ini, ia telah ditahqiqkan lebih lagi, ataupun Al-Imam Al-Albani memberi komentar berkenaan dengan hadis ini. Beliau menyatakan hadis ini sahih. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Kita perhatikan sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, yang dalam riwayat mencatatkan bahawa beliau wafat dalam usia 80 tahun dan beliau meninggal ataupun wafat di kota suci Madinah dalam usia 80 tahun, wafat pada tahun 74 Hijriah. Ini seperti dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, sahabat yang ke-52 yang disenaraikan oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid dalam kitabnya Rijal Haular Rasul. Alhamdulillah, itulah sekelumit daripada sejarah hidup sahabat yang mungkin namanya tidak begitu dikenali. Tapi beliau merupakan salah seorang di antara para sahabat yang memiliki sifat benar, memiliki kejujuran, sehingga riwayat beliau, riwayat hadis beliau diguna pakai dan diterima oleh para imam. Dan beliau telah memanfaatkan bakat yang ada padanya, kebolehan yang ada padanya untuk turut menyumbang kepada Islam, baik dalam suasana-suasana peperangan maupun dalam suasana-suasana kehidupan biasa.
Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil contoh tauladan dari sahabat hebat ini. Terima kasih para jamaah di atas kesudian bersama. Kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita akan sama-sama menghayati sejarah sahabat yang lain pula dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.